Pada malam ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali mengenai dengan persediaan kita lah untuk menghadapi bulan yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindu lah tuan-tuan. Sebab tahun lepas tak dapat kan. Jadi tahun ni insya-Allah pun diberi keluasan untuk solat tarawih dengan bilangan masya-Allah. Kalau kita di masjid besok 450. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Pertamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi tanda syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertemu pada malam ini setelah diberi peluang oleh Jabatan Agama Islam untuk dibenarkan pengimarahan ataupun aktiviti masjid dan surau untuk dilaksanakan. Alhamdulillah, bulan subuhnya dibenarkan, yang bermula daripada taklimat di daerah Petaling dulu insiden. Alhamdulillah kita di Petaling ni dah dapat info awal. Ada pun daerah lain belum lagi. Betul-betul viral kan daerah lain, ada daerah belum lagi di roadshow kan lagi, sehingga berakhir pada hari Khamis. Kuliah maghribnya masya-Allah, kuliah duhanya pun dah, kelas-kelas yang bersijil, berskala kecil dibenarkan. Jadi rebutlah peluang tuan-tuan. Kita tunggu lama ni setahun, tak mari-mari lagi ustaz ni, semua online belaga. Hari ini dah bermula, jadi Al-Madaniyah kita buka tirai baru lah insya-Allah sebelum kita nak berpindah ke masjid. Ada masjid-masjid lain yang masih belum buka lagi untuk kuliah dan sebagainya. Dan bilangan jemaah pun bertambah untuk solat Jumaat. Alhamdulillah, 200 orang tuan-tuan ni solat Jumaat, solat fardu Jumaat 200 orang. Alhamdulillah. Solat fardu 100, tapi saya kira malam ni 100 pun tak sampai. Itu masalahnya. Nak sembahyang fardu tapi tak nak mari. Itu yang masalah. Alhamdulillah. Jadi yang kita konsisten dalam melaksanakan ibadah solat fardu berjemaah ini, teruskan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan untuk penerusan amal soleh kita di dunia ini. Baik, pada malam ini tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk kita melihat kembali mengenai dengan persediaan kita lah untuk menghadapi bulan yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindu lah tuan-tuan. Sebab tahun lepas tak dapat kan. Jadi tahun ni insya-Allah pun diberi keluasan untuk solat tarawih dengan bilangan masya-Allah. Kalau kita di masjid besok 450. 450. Kena penuh-penuh betul lah 450. Lebih-lebih sikit pun tak apa katanya. Dan wanita 50. Wallahualam, kita usahakan jugalah. Kalau wanita tak mau datang, kita penuhkan dengan 500. Kalau wanita nak datang, kita bagi peluang wanita datang untuk jumlahnya 50 orang. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita sedang berada di bulan Syaban. Ingat 10 Syaban. 10 Syaban, so lagi 2 minggu ataupun 3 minggu kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi persoalan dia, apakah persediaan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Itu persoalan dia. Jadi malam ini saya nak ajak tuan-tuan untuk kita memanggil buat revision balik lah tentang amalan yang dah kita tinggal 2 tahun lah. Kita puasa tapi ibadah tu sebab ibadah puasa di rumah bukan agak berbeza dengan kita berpuasa secara berkelompok ini. Ada hadis Nabi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi
bagaimana Nabi menceritakan tentang seruan malaikat di bulan Ramadan. Seruan malaikat pada awal Ramadan. Dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, iaitu ya baghi al-khair aqbil, ya baghi al-syarri aksir. Ini seruan malaikat pada bulan Ramadan. Maksud dia, ya baghi al-khairi aqbil. Kata malaikat, seru di bulan Ramadan. Memang kita pun tak dengar lah tuan-tuan seruan. Kalau kita dengar, bukan manusia lah namanya, iaitu kepada mereka yang suka mencari kebaikan di bulan Ramadan ini. Kepada sesiapa yang suka mencari kebaikan di bulan Ramadan ini, aqbil, maka terima bulan ini. Kita kena terima bulan ini dengan tangan yang cukup-cukup terbuka lah. Maksudnya dengan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi. Betul-betul buat. Betul-betul kita terima dan betul-betul kita melaksanakan tuntutan ini. Seperti mana yang kita maklum, bulan Ramadan ni bulan, Nabi kata bulan musawah. Apa musawah? Iaitu kita simpati dengan orang lain. Mungkin kita cukup makan, orang lain tak cukup makan. Itu yang namanya simpati. Mungkin kita bersedekah misalnya, simpati dengan keperluan orang lain. Walaupun COVID-19 tuan-tuan, derma kita ni pun Masya Allah. Di surau kita ni walaupun begitulah pun peningkatan adalah. Bukan COVID orang tak bagi derma, COVID orang bagi derma. Ini special kita umat Islam. Belum Ramadan lagi tuan-tuan. COVID mak COVID lah istilahnya. Derma macam biasa malah diganda, dilipat gandakan. Bulan Ramadan kata Nabi bulan sabar. Kena banyak bersabar lah tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan ini kata Nabi juga bulan Ramadan ini merupakan bulan rahmah. Diberikan keampunan, diberikan kurniaan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Jadi terimalah insya-Allah, kita terima bulan ini dengan tangan yang terbuka. Dan juga ya baghiyal syarri aksir. Malaikat seru di bulan Ramadan ini kepada mereka yang suka buat jahat di bulan Ramadan. Kepada mereka yang suka buat nakal, buat maksiat, engkar peraturan, kata malaikat, aksir, cukuplah. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan suci tuan-tuan. Tok Si nak gaduh, jangan buat nakal, jangan buat maksiat. Bulan yang namanya bulan kita kata yang bulan rahmat ataupun bulan sabar tadi. Berhenti. Ini kadang-kadang kita lihat masih lagi orang berbuka puasa di siang hari di lorong-lorong gelap ni. Ada orang minum arak lagi bulan Ramadan, ada orang buat maksiat lagi bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ini yang kata manusia yang KO dalam bulan Ramadan ni. Dia tak boleh beda antara bulan mulia ni bulan tak sama je hidup dia ni. Ramadan pun dia lanyak minum todi, Ramadan pun dia berzina, Ramadan pun dia buka puasa, dia tak berpuasa. Ini di antara manusia yang TKO lah. TKO tu lah. Manusia yang sangat rugi di dunia dan juga di akhirat. Jadi malaikat kata aksir, cukuplah. Daripada kita yang tak sabar bulan puasa, sabar tak, ambillah itu perubahan itu. Daripada yang namanya dulu kita tak simpati dengan orang lain, pedulilah kau. Lain ni bulan Ramadan kita ambil peduli, ambil cakna. Kalau itulah yang namanya perubahan yang kita akan buat insya-Allah. Namanya kita menerima bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan dan ihsan. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Nasa'i, Nabi kata man fariha bidukhil Ramadan haramallahu jasadahu minal niran akabaqah. Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadis, barang siapa yang gembira dengan masuknya bulan Ramadan. Gembira ni bukan gembira macam kita nak sambut di raya tuan-tuan ni. Tukar cushion, tukar langsir, tukar baju, tukar semua tukar lah. Daripada atas ke bawah semuanya baru belaka.
haramallahu jasadahu. Maka Allah Ta'ala akan haramkan dia punya tubuh ni daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seperti mana yang saya sebut tadi, kegembiraan ini bukan macam kita gembira datangnya hari raya, membuat persediaan ni tu ini materialnya. Akan tetapi yang dikatakan kegembiraan ini datang je bulan Ramadan dengan kita melakukan beberapa persiapan. Bukan persiapan yang macam raya tu. Ini persiapan mental. Betul-betul kita, yelah tuan-tuan, kita 11 bulan kita makan tuan-tuan. Makan. Tu tak makan sebulan tuan-tuan. Oh, ini betul-betul pressure yang ibadat malam pun kita tidur pun berapa jam ni tuan-tuan ni. Masya-Allah, dengan tarawih insya-Allah juga bulan tahun ini ataupun bulan Ramadan ini insya-Allah tarawih 20 rakaat. Insya-Allah tuan-tuan jangan guna yang 8 tu. Kalau boleh lah tuan-tuan ni dah dapat susah ni. G20 bukan G10. Bukan geng 8. Jangan ikut geng 8. G8 jangan. Ikut G20. G20. Kita duduk geng 20. Tapi tahun ni tuan-tuan, arahannya surah pendek-pendek. Aduh. Dia tak nak lama-lama kita dalam masjid. Tak nak kita berhimpun lama-lama tuan-tuan. Surah pendek ataupun ayat-ayat pendek. Mungkin sebelum daripada ni kita beribadah setahun, 1 jam lebih. Mungkinlah ni mungkin kurang daripada 1 jam. Tuan-tuan jangan komplain apa pendek-pendek ayat ni. Itulah arahannya. Kan pendek-pendek MKN datang lagi susah tuan-tuan. Lebih baik kita terima lah arahan itu je. Alhamdulillah yang mujurnya ialah kita dapat sembahyang tarawih berjamaah. Itu je tuan-tuan. Tak kisahlah 8 ke 20 kan, tapi arahannya ialah 20 ayat pendek-pendek. Kalau tuan-tuan nak panjang, balik ke rumah panjang-panjang. Lepas 8 tuan-tuan panjang sendiri lah. Jadi tuan-tuan, kegembiraan tadi kita kena ada persiapan. Di antaranya kata ulama tuan-tuan, iaitu kita kena ingat kembali ataupun mengingati kembali, dan juga kita kena memahami kembali cara-cara pelaksanaan ibadah Ramadan. Suka tak? Kena buat revision. Suka tak? Suka revision. Macam kita nak pergi haji kan, adanya khusus haji. Apa lagi? Kadang-kadang kita terlepas pandang dalam ibadah kita yang jenis tahunan punya. Macam Ramadan ni lah, setahun sekali dia bertemu. Mungkin alpa, mungkin lupa, mungkin memang betul-betul tak ingat lah. Jadi kita kena buat revision balik, buat orang panggil ulang kaji. Apa yang dah kita tahu, kita ingat, tapi kadang-kadang kita ada serta-serta part tu yang kita lupa. Contohnya tuan-tuan rukun-rukun puasa. Rukun, agaknya kalau malam ini saya buka soalan berapakah rukun ibadah Ramadan, klik jugalah. Tak apa, ujuk balik. Rukunnya nanti besok syarat sah dia, tengok balik. Nanti besok soalan akan keluar tiap tahun. Niat macam mana? Niat macam mana tiap tahun? Sembahyang dah 50 tahun. Niat macam mana? Malam pertama ke ataupun seluruhnya boleh ustaz? Saya terlupa niat. Ini nak ingat balik tuan-tuan. Dalam hidup kita, niat malam ni kecuali tak tahulah untuk apa buat niat malam ni. Tuan-tuan malam nak tidur ada niat ni ke? Allah alam niat macam mana. Tapi niat ni nak berpuasa esok ni. Kena ingat. Saya dulu masih kecil tuan-tuan, budak-budak lupa kan, mak ayah ingatkan, dia tulis dengan tangan, dia tak katil gitu. Nak tidur je tercongok gitu, sahaja aku puasa esok hari. Diingatkan kepada kita. Kadang-kadang kita pun nak ingatkan anak-anak setiap malam pun letih juga. Tampal dekat katil itu supaya diingat. Setiap malam ataupun dibenarkan kita untuk berniat sebulan terus. Maknanya kalau kita terlupa, selamatlah kita. Tak apa, kita mungkin ingat anak kita, isteri kita, ingatkan balik pelaksanaan ini. Begitu juga dengan perkara-perkara sunat ataupun adab. Yang ini pun
Walaupun begitu tuan-tuan, banyak manusia yang alpa yang tinggal. Ini adabnya, maksudnya sunnahnya, kalau boleh tuan-tuan jangan tinggal satu apuk pun. Perkara yang dituntut untuk kita buat dalam bulan Ramadan ini, kalau boleh jangan. Ini setahun sekali tuan-tuan, special ni. Buka puasa nak cepat, tak kisahlah, aku buka puasa dengan ni, tak payahlah tuan-tuan. Benda-benda yang makruh macam ni, benda-benda yang difatwakan haram misalnya, berbuka awal, bukan gelojoh. Ini perintah Nabi. Dengan doanya, dengan bangun sahurnya, bangun. Tak lalu bangun. Akhir, yang namanya penghujung-penghujung subuh itu, yang lebih afdal saat-saat itulah, lebih kurang dalam pukul 5 tu. Bangun. Jangan sahur pukul 1. Saya pernah duduk di tempat tu, dia sahur pukul 1. Masyarakat tu, kita budak-budak tak reti. Lepas sahur, buat apa? Tidur. Lepas bangun tidur, pukul 7 terus. Lepas tu pukul 12, perut dah lapar. Bunyi perut waktu tu, ya Allah, memang tak pernah dengar lah bunyi dia. Kek. Memang bunyi dia memang setahun sekali punya bunyi tu. Kuat. Jadi tuan-tuan, dah betul perkara-perkara sunat banyaklah. Tuan-tuan tengok balik. Kok mana tuan-tuan kena tik mana yang kok lupa kan. Perkara-perkara yang makruh, ni pun banyak orang langgar. Tidur sepanjang hari, Sabtu Ahad, tidur. Apa lagi nak buat kerja? Kita celik-celik nak makan, ini celik-celik tak boleh makan. Apa lagi, tidur je lah. Nah, itu biasalah tuan-tuan. Bukan tuan-tuan, kadang-kadang kita pun begitu juga. Dah tak ada kerja, tidur lah. Allah, rugilah tuan-tuan. Jangan berterusan. Berehat tu tak apa, tapi jangan lepas subuh tidur sampai pukul 10. Kalau lepas zuhur tidur lagi, yelah lapar, tidurlah sedap. Jadi tuan-tuan buatlah apa-apa ibadah yang boleh menambah nilai kita dalam bulan Ramadan ini. Itu yang diminta di bulan Syaban ini. Latih diri kita ni untuk berpuasa Isnin, Khamis. Kita ada masa lagi tuan-tuan. Try lah puasa setengah hari. Kalau tak larat 1 hari bulan Syaban. Orang makan, kita berpuasa bukan senang lah tuan-tuan. Cubalah bulan Ramadan ni. Latih-latihlah perut tu. Nanti kalau terus bertemu Ramadan, takut enjin kita rosak lah tuan-tuan. Jadi latih-latih dulu untuk kita berlapar, untuk kita berdahaga, untuk kita bersabar, untuk tadi membantu orang lain, bersedekah itu ini di dalam bulan Syaban ini. Jadi perkara makruh ni kalau boleh tinggal terus. Mungkin sebelah bulan ni perkara makruh kita langgar. Bulan Ramadan stop. Benda makruh saja nak ambil wuduk lama-lama. Muka cuci patut 3 kali, dicuci 10 kali. Bila nak segar tuan-tuan. Dulu cuci muka agaklah kadar je. Lepas bulan puasa cuci dia, gosok cantik dia bang. Gosok, macam nak make up. Tak payahlah. Jangan adanya niat untuk nak segar-segar tu dengan menggunakan air. Itu pun dia ada perkara yang makruh. Jadi begitu juga perkara yang boleh membatalkan. Ingat tuan-tuan tuan-tuan yang ada penyakit dan sebagainya yang melibatkan apa panggil tu, inhaler kan. Inhaler cuma tengok balik batal ke tak batal, masuk ubat ataupun kat mata sebagainya, di telinga, di hidung dan sebagainya. Tuan-tuan kena tengok balik adakah batal ataupun tidak dalam konteks kita berada di bulan Ramadan. Begitu juga tuan-tuan nak ingatkan balik zakat fitrah. Ini orang kita ni zakat fitrah ni ujung-ujung. Ujung-ujung betul tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i ni. Ujung-ujung tu memang afdal. Tapi kalau terlupa tuan-tuan, demam gitu tuan-tuan. Tahun ni tuan-tuan, kalau boleh rentas negeri, Masya Allah. Saya tak boleh bayangkan lah tuan-tuan ni. Persediaan kita ni nak balik kampung. Takut terlupa bayar zakat. Itu je tuan-tuan. Makan. Tuan-tuan, kita jaga rezeki di Selangor ini, maka kewajarannya ialah kita bayar di Selangor lah tuan-tuan. Cek makan di Selangor. Beras kita pun bukan beras biasa tuan-tuan ni. Tuan-tuan, kita bukan beras biasa ke? Beras wangi ke? Beras mungkin yang harga dia tak macam orang biasa, mungkin macam orang luar biasa. Balik kampung, beras biasa aja. Nak bayar macam beras biasa. Jangan tuan-tuan. Kita cek makan sini, bayar dekat sini.
Kalau boleh bayar awal lah tuan-tuan. Senang ceritalah, saya ingat ibu itulah. Ujung-ujung ni kita mungkin baju tak tempah lagi. Dah tempah baju? Belum lagi. Tukang baju nak angkat itu ini, persediaan macam-macam. Jadi tuan-tuan kalau boleh pastikan zakat fitrah kita bayar awal lah, senang nak cerita. Baik. Itu pertama tuan-tuan. Ini yang kita kena buat revision. Tanda gembira kita hadirnya bulan Ramadan. Yang keduanya kata ulama, kita kena faham benar maksud dan tujuan Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Bukan puasa saja-saja tuan-tuan. Bukan puasa saja begitu. Kita kena memahami dan juga kita kena maksud tujuan Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa. Dalam ayat surah Baqarah kan, la'allakum tattaqun. Itu sebenarnya di antara tujuan. Nakkan kita ni bertakwa, sebab nak takwa ni kalau buat kerja lain susah tuan-tuan. Dengan puasa ini insya-Allah akan datangnya takwa. Buat kerja lain kadang-kadang sukar untuk dah datang takwa tu tuan-tuan. Agak sukar. Ini di antara matlamat dan tujuan Allah Ta'ala perintahkan kita berpuasa supaya kita mencapai martabat yang namanya takwa. Dan juga kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang biasa kita dengar, man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wal Muslim. Yang nak kita faham supaya kita semangat kita berpuasa, iaitu kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan tadi, takwa tadi, dengan ikhlas, kita puasa di ikhlas untuk mencari redha Allah, bukan redha manusia. Ingat, kita berpuasa ini jangan kita berpuasa kerana sesuatu, kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Allahu Akbar tuan-tuan. Dosa kita ni melambat lah tuan-tuan. Ingat, dosa kita melambat. Sedar tak sedar, sedar buat juga, tak sedar tak apalah tuan-tuan. Hari-hari dosa kita ni bertambah tuan-tuan, percaya. Sama sedar atau begitu tak sedar. Allah, banyak ialah dosa kita tuan-tuan. Dengan perbuatan, dengan percakapan, dengan penglihatan, dengan pendengaran. Ini semua tak cakap, orang cakap kita dengar. Tak nak dengar pula, kita lihat. Tak nak lihat, telinga dengar. Mulut bercakap. Tuan-tuan, ini semua penyakit dah namanya. Dosa. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak berikan kepada kita ni keampunan dosa ini di bulan Ramadan. Allahu Akbar. Itu yang kita doa, wabalikna Ramadan, ya Allah sampaikan aku bulan Ramadan. Kawan-kawan kita dah meninggal lah tuan-tuan, tak sempat datang bulan Ramadan. Doa kepada Allah supaya sampai kita di bulan Ramadan ni, sampai Ramadan dosa kita diampunkan. Ya Allah, mana nak cari lah tuan-tuan, kat mana kita nak cari? Tak bukan inilah yang namanya di bulan Ramadan ini, keampunan dosa. Tapi kata ulama, yang dikatakan ampun dosa ini dosa-dosa kecil je. Hal kecil-kecil je diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dosa besar kena bertobat kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kalau buat dosa besar, itu kena bertobat bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun dosa kecil ni tuan-tuan, seperti mana yang saya sebut tadi, sama ada kita sedar atau tak sedar, diampunkan oleh Allah Ta'ala. Ini berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza syturibatil al-kabair. Nabi sebut Ramadan hak dulu sampailah Ramadan lah ni, ataupun Ramadan lah ni akan bertemu pada Ramadan yang akan datang, diampunkan dosa keduanya. Di antaranya diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Rebutlah peluang ini tuan-tuan, kita sama-sama lah tuan-tuan. Rasa betul-betul rindu sangat ni. Tapi jangan rindu 10 malam pertama je. rindu 10 malam pertama je. 20 tak akhir. Macam biasalah kita ni tuan-tuan. Masjid pun kurang. Tak, ibadah pun makin long line. Tanamkan semangat ini. Baik.
Dan banyak lagi lah tuan-tuan kalau kita nak melihat tentang tujuan dan matlamat ini terlalu banyak. Juga saya sentuh sedikit lah. Saya ringkas mengenai dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Jika tiba bulan Ramadan ni, Allah Ta'ala akan perhatikan orang yang berpuasa. Apabila Allah Ta'ala memperhatikan kepada mereka-mereka yang berpuasa ni, kata Nabi, maka dia tidak akan diseksa oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang keduanya bau mulut. Yang ni biasa kita dengar. Orang berpuasa ni dia lebih wangi daripada kasturi. Manusia dengan manusia memang berbau lah tuan-tuan. Benda tak makan, memanglah berbau siapa pun. Akan tetapi di sisi Allah, mulut orang yang berpuasa ini adalah lebih wangi daripada bau kasturi. Kasturi yang ada ni pun wangi tuan-tuan. Kasturi yang ada ni pun wangi. Baik. Yang ketiga je kata Nabi, malaikat akan sentiasa memberi keampunan. Sentiasa setiap hari memberi keampunan kepada mereka yang berpuasa. Allahu Akbar. Dan yang keempatnya, Allah Ta'ala akan menyediakan tempat yang istimewa di akhirat kelak kepada orang yang berpuasa. Cukup special orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini. Dan yang kelimanya kata Nabi SAW, iaitu Allah Ta'ala akan mengampunkan keseluruhan dosanya saat dia berada di bulan Ramadan. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiga kata ulama, itu tadi pecahan kecil dia. Ini pecahan yang besar itu. Yang ketiganya ialah apa tuan-tuan? Kita kena mengambil cakna, mengambil tahu tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Kena ambil tahu apakah peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan ini, kita kena ambil tahu. Di antaranya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua orang tahu, jangan ada orang tak tahu tuan-tuan. Soalan cukup emas. Apa ni, Al-Quran diturunkan bulan apa Dia terpinga-pinga gitu. Tak pasti katanya. Sudah. Jangan sampai begitulah tuan-tuan. Jangan sampai kita tak tahu langsung. Al-Quran diturunkan bila. Tarikhnya tak apalah, tak tahu. Yang nak tahunya bulannya. Tarikh ni biasa kita pun kadang-kadang lupa dah. Bila? Aku tak ingat. Tarikh lahir aku pun kadang-kadang aku terlupa. Tak apalah tuan-tuan. Yang penting bulannya. Bulannya jangan dilupakan. Itu di bulan Ramadan. Nanti kena ingat di bulan Ramadan berdasarkan apa yang disebut oleh Allah SWT. Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Jadi bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Kena ingat ni. Tak ingat dalil pun tak apalah. Memang disebut dalam Al-Quran begitu katanya. Tak apalah, itu pun daripada tak ingat langsung, ingat yang ni pun Alhamdulillah. Jadi Al-Quran ni tuan-tuan diturunkan di bulan Ramadan ini bukan turun untuk hanya kita baca saja. Al-Quran ini bukan hanya tertulis dalam Al-Quran untuk kita baca ataupun untuk kita tilawah, untuk kita berlagu ataupun kita untuk hias Al-Quran ini di rumah dan sebagainya. Bukan. Kata Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan kepada manusia ini hudal linnas. Allahu Akbar. Al-Quran diturunkan untuk manusia ini untuk memberi petunjuk. Diturunkan kepada manusia ini untuk memberi petunjuk kepada manusia. Kita punya garis panduan lah tuan-tuan dalam kehidupan kita ni. Bayangkan tuan-tuan kalau kita memandu kereta tak ada garis panduan, langgar kita lah tuan-tuan. Nah, bayangkan malam ini kalau kita tak ikut garis panduan SOP, tak pakai topeng, tak pakai sejadah misalnya, tuan-tuan pun tahu akibat dia. Akan boleh mewujudkan kluster-kluster baru. Kita takutlah tuan-tuan. Jadi ada panduan hidup, iaitu Al-Quran. Itu kata Nabi tuan-tuan. Dalam banyak hadis, Nabi sebut barang siapa yang meninggal Al-Quran kerana dia sombong, tak say nak pakai Al-Quran dalam hidup dia. Ada panduan lain, maka kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan dia. Masya Allah. Tengoklah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran, memang hancur hidup dia tuan-tuan. Orang yang tak nak melihat Al-Quran menjadi panduan kehidupan dia, dia akan hancur sehancur-hancurnya.
Itu Nabi kata barang siapa yang memisahkan yang antara Al-Quran dengan yang lain, maka dia akan disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tersesat jalan tuan-tuan. Dalam hidup kita kalau tak ada Waze pun, tak ada Google pun, kadang-kadang boleh sesat bagat lah tuan-tuan. Nah, nampak? Masya Allah. Ini di antara apa yang disebut oleh Nabi SAW mengenai dengan, disebut oleh Allah SWT dan disebut oleh Nabi SAW mengenai dengan hudal linnas ini. Dan Al-Quran kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, barang siapa yang mengetahui tentang ilmu yang ada dalam Al-Quran, sebab Al-Quran ini anzalahu bil ilmi, Al-Quran ini diturunkan dengan ilmu, syarat dengan ilmu tuan-tuan. Orang barat pun tak tahulah tuan-tuan, dalam laut tu ada api. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Tur. Dalam laut ada api, dia pergi turun tengok, oi, ada api lah. Mana dia tahu tuan-tuan? Al-Quran dah sebut lama, 1400 tahun. Masya Allah. Laut yang dipisahkan ni, Marjal Bahrain yaltaqiyan, kan? Air masin dan air tawar ni tak bersama tuan-tuan. Kita pun tak tahu, ya ke? Ditunjukkan, ni rupanya memang tak. Ya Allah tuan-tuan. Adakah kita terfikir tentang itu tuan-tuan? Tak bercampur air tawar dengan air masin, macam mana boleh berlaku? Kok kepala orang putih bawa kepala jumpa, memang ada lah. Dan banyak lagi lah tuan-tuan. Dan banyak lagi tentang hal ini. Tu yang kata Nabi SAW, barang siapa yang mengetahui ilmu, maka dia akan maju. Itu orang barat tuan-tuan ni. Majunya barat ni. Ni buka kaji tengok, buka kaji tengok, buka kaji tengok. Buka kaji tengok tuan-tuan. Kita buka baca tutup. Buka tutup. Alhamdulillah dapat pahala, alhamdulillah. Tapi ilmunya kita masih lagi tak nampak. Rupanya ilmu dalam ni, Masya Allah. Itu kata Nabi, bang siapa yang tahu ilmu dalam Quran dia akan maju. Kita melihat bagaimana ulama-ulama maju dari segi pemikiran dia sebab memahami Al-Quran ini. Al-Quran ni dia faham, maka cara pemikiran dia ke depan sikit berbanding orang lain. Berbanding orang lain. Baik. Itu yang pertama tuan-tuan. Turun Al-Quran di bulan Ramadan. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, bukan setakat menjadi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan memberi keterangan kepada petunjuk tersebut. Mungkin kita tak faham, kita mentelaah lagi, kita melihat tafsiran-tafsiran dia, maka kita akan mendapati itu yang namanya menerangkan tentang petunjuk tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, kena ambil cakna tentang peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan. Yang keduanya ialah bulan Ramadan ini tuan-tuan, apa dia? Lailatul Qadar. Aduh, tak ada apa di bulan lain yang ada pada bulan Ramadan ni. Lailatul Qadar. Malam yang namanya kekuatan. Yang disebut oleh Allah Ta'ala sendiri dalam suratul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Jelas untuk kita faham tuntutan ini, malam Lailatul Qadar ini adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bang. 1000 bulan. Congak-congak lebih kurang 83 tahun. Lebih baik. Hidup kita pun 80 tahun belum tentu baik lah tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala anugerahkan satu malam je. Kena cara dia beribadah pada hari itu, meletup kita tuan-tuan. Alhamdulillah. Tak dapat direct, dapat indirect pun okey. Boleh faham Dapat dia punya tempias-tempias malam tu pun alhamdulillah, walaupun kalau katakan tak terus, tapi kita dapat tempias daripada malam itu. Cuma jangan tidur je lah. Jangan tidur. Tidur tak dapat lah tuan-tuan. Beribadah insya-Allah. Sebab apa disebut oleh Allah Ta'ala mengenai dengan hal ini tuan-tuan, lebih baik daripada 1000 bulan. Rupanya apabila ditelik-telik, ada sebuah hadis daripada Ibnu Abbas. Bagaimana ringkasnya mafhum dia, seorang pemuda daripada Bani Israel, dia memikul senjata ni tuan-tuan, nak pergi perang tu selama 1000 tahun. 1000 tahun angkat senjata pergi perang, tak balik-balik. Jadi Nabi kagum dengan
jihad yang dilakukan oleh pemuda Bani Israel ini. Hebat. Maknanya 1000 tahun, 1000 tahun itulah yang diberi oleh Allah Ta'ala pahala kepada individu Bani Israel ini, selagi mana duduk di perbatasan peperangan itu. Lalu Nabi, tuan-tuan, dia rasa kagum di atas kehebatan pemuda tadi. Maka Nabi berdoa kepada Allah untuk diberikan keistimewaan yang ada pada pemuda Bani Israel yang berjuang 10 tahun ini, diberikan kepada umat Nabi ini. Sayang Nabi kat kita, tuan-tuan. Kalau tidak, nak capai tadi saya kata 80 tahun beribadat bukan mudah lah, tuan-tuan. Kita ibadah pun celik-celik 15 tahun dah. Itu pun betul-betul beribadah lah, tuan-tuan. Ya. Nak dapat solid 80 tahun ni, Allahu Akbar. Ya, biasalah dulu muda-muda kan, ada yang sana, ada yang sini. Mula sedar lewat, mula sedar. Agak lewat, mula sedar. Mula sedar agaknya dalam usia yang muda sebahagiannya. Dan sebahagian yang lain mungkin sedar agak lewat. Congak-congak kira-kira berapa tahun lah yang ada untuk kita beribadat secara solid ini, tuan-tuan ni. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala telah menjadikan, telah menganugerahkan malam Lailatul Qadar ini. Sebab umur umat Nabi Muhammad ini, kalau nak hitung secara puratanya, tuan-tuan pun tahu, 60-70. Innalillah. Biasa umur 60-70, baina sab'ina, antara 60, sitina, sab'ina. Biasanya umumnya begitulah umur manusia ini. 60-70 tak rock, kata orang kata. Semayang pun dah ada yang duduk. Betul mata pun, power pun dah tebal. Telinga pun apa dia? Dah tak dengar. Rambut confirm dah putih ke hitam lagi putih dah. Saya pun tuan-tuan tengok pun dah hampir putih lah, tuan-tuan. Dah sampai waktu ni lah tu. Jalan pun tak rock, bongkok. Makan pun ada selera, tuan-tuan. Ada boleh makan Kentucky lagi ke kita ni? Adalah Ustaz, saya minat Kentucky. Yalah, minat pun minat lah, tapi tak adalah makan macam orang muda kan, 2 ketul boleh habis. Minat McDonald malah. Yang minat orang tua ni ayam asam je. Ayam asam. Ayam asam memang sedap bukan tu, selera. Jadi tuan-tuan, 60-70 lalu Nabi berdoa kepada Allah untuk dikurniakan yang tadi, yang namanya kurniaan yang tak diberi kepada umat yang lain. Itu malam Lailatul Qadar seperti mana yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Qadar ini. Lembutlah peluang, tuan-tuan jangan kita tunggu. Betul ada hadis Nabi kata 20 malam sampai 30 malam itu malam climax katanya kan. Betul ada disebut terjadinya malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil Akan tetapi ibadah kita jangan kita tertumpu hanya kepada itu. Kalau boleh malam pertama dah slow untuk kita beribadah, nak tambah nilai ni. Ujung-ujung memang ada gear 7 lah tuan. Yang mula-mula laju juga tapi tak selaju gear 7. Contohlah tuan-tuan ni, ujung speed sampai habisan. Jadi itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiganya, bulan Ramadan ini juga padanya berlaku namanya Perang Badar. Perang Badar. Ini mau diingat, Perang Badar ini berlaku pada bulan Ramadan. Pada bulan, tarikh ni saya tak sebut, tuan-tuan. Ada ulama kata 15, ada kata 19. Tak apa. Yang penting peperangan Badar ini berlaku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan bayangkanlah, tuan-tuan ni, yang berlaku pada tahun 2 Hijrah, saat umat Islam berhijrah ataupun Nabi berhijrah di Madinah, tahun yang kedua diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berperang di Perang Badar. Tuan-tuan, Perang Badar ni dengan jumlah umat Islam yang sedikit, 313 berbanding tentu musuh. Apalagi tuan-tuan, kelengkapan perang yang agak berkurangan, berlaku pada bulan Ramadan. Tuan-tuan, yang kita tak pergi perang pun tertidur, tuan-tuan tertidur, kita terlentok kita saat bila pasal Ramadan. Pasal Ramadan terlentok kita. Ini apa pun tak ada lah, tuan-tuan.
Lalu diperintahkan oleh Allah Ta'ala berperang dalam bulan Ramadan. Tapi para sahabat tuan-tuan, bukan menjadikan alasan lapar itu tidak berperang. Itu tuan-tuan. Kadang-kadang kita, sorry lah, kadang-kadang meeting pun bulan Ramadan ni. Tuan-tuan mesti bekerja kan, dia bekerja. Kadang-kadang meeting bulan Ramadan pun cuti. Tunggulah lepas puasa pula meeting apa kan. Boleh kita gotong royong bulan puasa. Apa gila surau ni. Buat gotong royong bulan puasa. Oh lapar bulan puasa. No hal lah sebenarnya. Sebenarnya no hal, tak ada masalah. Kita yang merasa begitu, perang Badar lapar lagi, tentera apa tak cukup lagi, perlengkapan perang tak cukup lagi. Nampak tuan-tuan, itu beda aja. Tetapi mereka mempunyai ketabahan dan pengorbanan yang begitu kuat. Itu jihad mereka. Itu sebab tadi jihad kita hanya berhadapan dengan situasi yang ada hari ini. Jihad kita hari ini bulan puasa berhadapan dengan situasi yang berada yang ada hari ini. Apa jihad kita? Tadilah pasal Ramadan tu jihad tu. Jangan 5 tangan air, 5 tangan buah. 5 tangan air, 5 tangan makanan. Mutabak tuan-tuan bulan puasa ni memang meletup. Roti John. Tuan-tuan jangan penuh tangan kita dengan makanan. Berjihadlah sikit. Berjihad. Untuk maklumat tuan-tuan, sekali lagi saya ingatkan so bulan puasa tahun ni buka puasa tak dibenarkan lah tuan-tuan. Aduh, buka puasa tak dibenarkan di masjid dan di surau. Jadi kalau ada macam di surau kita ni ada, kalau buat collection mungkin boleh kita drive through pun dengan kereta ataupun dengan motor, dengan orang pun tak dibenarkan. Ataupun boleh diagihkan makanan tadi di tempat lain. Katakan kita ada kawasan-kawasan yang memerlukan makanan, so daripada masjid tapau bawa sana. Ataupun tapau siapa yang nak boleh hantar kat rumah itulah, ataupun boleh drive through dan sebagainya. Jadi tuan-tuan kalau nak berbuka puasa kat rumah, potluck boleh. Engkau aku makan sendiri. Boleh langsung bagi sikit. Jadi pihak masjid ataupun pihak surau akan menyediakan namanya minuman dan buah tamar saja. Adalah air kopi ke, air teh ke yang panas-panas kan, dengan air sejuk, masya-Allah. Disediakan 2 tong, 3 tong dan sedikit buah tamar. Selebihnya tuan-tuan bawa potluck makan dekat masjid, lepas tu sembahyang di masjid. Jadi buka puasa ni tak ada. Maksudnya pihak masjid dan pihak surau tidak menyediakan buka puasa. Dah maklum dululah, nanti tuan-tuan terkejut pula. Kenapa tiba-tiba berpindah kat masjid? Wah, hebatnya masjid, tiba-tiba buka puasa pun tak ada. Pula dah tuan-tuan. Bukan tak nak buat. Memang tak dibenarkan. Tapi kalau edaran itu boleh. Seperti mana yang saya sebut tadi. Kita buat. Kita beri azan sebentar. Nanti kita sambung 5 minit atau 10 minit. Boleh? Saya nak ambil masa tuan-tuan dalam 5 minit ni. Kita nak tutup perbincangan kita pada malam ini. Jadi yang keempat, yang akhir sekali, peristiwa yang berlaku di ataupun perkara yang perlu kita tahu ambil syakna di bulan Ramadan ini. Peristiwa-peristiwanya ialah di antaranya pembukaan Kota Mekah. Pembukaan ataupun disebut sebagai Fathi Mekah. Pembukaan Kota Mekah. Yang kita baca dah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tuan-tuan, berlaku pembukaan Kota Mekah ini berlaku pada bulan Ramadan. Pembukaan Kota Mekah ni tuan-tuan, kita melihat bagaimana saat itu umat Islam mencapai kemenangan sebab dapat buka Kota Mekah. Jadi Nabi SAW bersama dengan para sahabat masuk Mekah ni tuan-tuan tak bawa senjata. Orang Mekah waktu tu tengok je Nabi datang dengan para sahabat, biasanya dia berperang lah tuan-tuan, tapi tak nak perang pun sebab Nabi tak bawa senjata. Bukan untuk peperangan. Nabi datang Mekah dengan begitu mengagumkan lah tuan-tuan. Sebab apa? Orang kafir dia tak berani nak orang panggil nak berperang saat itu, nak ambil senjata dan sebagainya. Rupanya tuan-tuan, kita melihat dalam peperangan Mu'tah, sebelum daripada itu berlaku satu peperangan namanya peperangan Mu'tah. Sebelum daripada buka Kota Mekah ni berlaku satu peperangan yang namanya peperangan Mu'tah.
Peperangan Mu'tah ni tuan-tuan, umat Islam bersama dengan tentera musuh, tentera Rom, Byzantine. Tentera Islam waktu itu jumlahnya 3,000 je. Bertempur dengan tentera Rom, maksudnya kuasa besar dunia pada saat itu tuan-tuan. Kuasa besar dunia. Dan jumlah mereka ialah seramai 200,000. Tuan-tuan, 200,000 tempur 3,000. Satu belasah berapa tuan-tuan? Cuba kira malam ni tuan-tuan. 200,000 bertempur dengan 3,000. Satu agak-agak nak lawan berapa orang? 50 dia. Saya matematik tak lulus. 50 dia. Lebih kurang aku tuan-tuan. Tuan-tuan, Jackie Chan tak boleh pergi kat tuan-tuan ni. 1 lawan 50 tuan-tuan. Bertempur. Masya Allah. Berlaku pada bulan Ramadan pula tu. Jauh. Dia punya jarak lebih kurang 1,000 kilometer. Ya Rabbi. Pulang alik Kelantan berapa kali tuan-tuan? Bayangkan tuan-tuan. Dan kita melihat hasil daripada peperangan itu, Mu'tah, umat Islam mencapai kemenangan. Allahu Akbar. Umat Islam waktu masuk kat Mekah, orang kafir tengok, angkat kepala pun tak boleh tuan-tuan. Tersebar dekat semenanjung Arab, umat Islam mencapai kemenangan dalam peperangan Mu'tah. Angkat kepala tak berani. Ada yang tinggal keluarga lari, dia tak pukang pun tuan-tuan. Power umat Islam pada ketika itu. Nabi tak bawa senjata bang. Masuk Mekah, lalu Nabi tawaf. Orang Mekah tengok tuan-tuan tak berani nak usik. Lalu Nabi berkhutbah. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Nabi baca ayat ini. Nabi baca ayat ini, Nabi beritahu, wahai manusia, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kamu diciptakan oleh Allah daripada mana tuan-tuan? Laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan kamu ni syu'uba wa qabaila, berpuak-puak dan berpuak-puak dan juga berkabilah dan berpuak-puak. Orang Kelantan ada, orang Terengganu ada, orang Melaka ada, Negeri Sembilan. Kita kan semua ada negeri semua kan? Untuk bergasak ke? Dijadikan oleh Ta'ala ada negeri ni untuk bergasak ke tuan-tuan? Punya kata Allah, li ta'arafu, untuk saya kenal. Mai mana Melaka? Alah, mak saya pun orang Melaka lah. Begitu. Bukan nak menepikan negeri Kelantan. Kita ni satu bumbung, satu kiblat, satu Quran. Satu Quran. Apabila masyarakat Quraisy pada ketika itu melihat apa yang Nabi sebut, menerusi apa yang disebut oleh Allah Ta'ala, lagi tunduk dia tuan-tuan. Lalu Nabi kata kepada mereka ini, idhabu wa antum tulaqaq. Kamu hari ini bebas. Kalau saya pun tuan-tuan kena halau di negeri saya balik ke Madinah ni, saya cari tuan-tuan. Saya cari generasi tuan-tuan. Kalau musuh saya begitu, saya dihalau daripada Madaniyah ini, saya akan cari tuan-tuan lepas hasil daripada saya balik-balik. Confirm. Saya keluar 10 tahun, saya balik-balik, saya cari tuan-tuan. Tapi Nabi setelah dia keluar daripada Makkah tuan-tuan, selama 13 tahun, Nabi duduk kat Madinah 10 tahun. Dia kata bebas semua. Kita ni semua saudara. Allah Akbar. Dia kata mulialah Nabi ni, baiklah Nabi ni. Tuan-tuan, inilah yang panggil spirit kita berpuasa ini tuan-tuan ni, yang namanya kosong-kosong. Bukan hujung esok nak raya kosong-kosong. Ni nak puasa ni kalau boleh kosong-kosong. Kita tak ada musuh lah tuan-tuan. Buat pernah musuh-musuh nak puasa sama-sama. Kiblat yang sana ke kiblat yang sebelah sana? Kalau kiblat belakang sana, kiblat apa Ini kiblat menghadap Mekah, yang belakang tu kiblat menghadap. Kalau kat Mekah kan ada 2 kiblat. Depan tu ala ke Mekah, belakang tu ala ke nak menghala ke Baitul Maqdis. Takkan kita semua nak menghala ke Baitul Maqdis. Semua nak menghala ke Mekah. Baik, dalam sejarah Islam, sekali lagi tuan-tuan, 2-3 minit. Sejarah Islam, semua peperangan yang berlaku di bulan Ramadan, semua umat Islam mencapai kemenangan. Peperangan Buaid di Iraq.
Yang tenteranya Khalid bin Walid, umat Islam capai kemenangan bulan Ramadan. Peperangan Ain Jalul di bulan Ramadan, umat Islam mencapai kemenangan. Masya Allah. Pembebasan Andalus dan sebagainya berlaku di bulan Ramadan, umat Islam mencapai kemenangan. Di Palestin, Intifadah Al-Aqsa berlaku bulan Ramadan. Dia punya moral di umat Islam mencapai kemenangan. Moral itu, tuan-tuan. Dia ingat umat Islam tidur, umat Islam bangun alam tu, hentam jugalah, tuan-tuan, dengan Syarun ni. Jadi kita melihat bagaimana kekuatan kita di sebenarnya yang ada pada bulan Ramadan sebenarnya. Jadi gunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kita akan dapat kemenangan di bulan Ramadan, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya akhiri dengan qulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.